العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambung ke surat 93, dan tiada sah jual mutanajjis. Dalam tajuk syarat sah maqudun alaih. Syarat sah maqudun alaih. Jadi mendetailkan rukun jual beli yang kedua. Rukun jual beli yang pertamanya lafaz, ijab dan qabul. Ada 6 syarat. Dah settle kita bincang. Rukun jual beli yang keduanya ma'qudun alaih, yakni mabi' dan saman ataupun harga dan barang. Jadi syarat sah harga dan bagaimana barang yang perlu dijaga untuk memastikan sah transaksi jual beli, kena cukup 5 syarat. Kita akan sambung syarat pertama, masih belum habis lagi. Dan akan datang rukun yang ketiganya ialah aqid. Aqidain. 5 syarat juga. Jadi 5, 5, 6. Dalam kitab kita ni dia ada 16 syarat jual beli. 16 syarat sah jual beli. Baik, sambung pertama tu hendak ada suci ain. Jadi syarat sah jual beli dalam mazhab kita, mesti barang ataupun harga yang nak ditukarkan itu mesti dirinya suci. Atau mutanajjis yang dapat disucikan dengan cara dibasuh. Cara lain tak boleh. Baik, habis. Maka tu tafriq, tiada sah menjual sesuatu yang najis. Tu tafriq bagi kata syarat kena suci ain najis. Ain kena suci ain, mabik dan juga harga. Maka tafriq dia keluar hukum, tiada sah menjual sesuatu yang najis. Mana contoh sesuatu yang najis tak sah diangkat jual beli, seperti anjing dan khamar dan gading gajah dan sumbu badak dan lainnya lain daripada anjing, arak, gading gajah dan sumbu. Daripada apa? Daripada segala yang najis ainnya. Dan jika dapat disucikan dia, suci dengan cara lain, dengan berubah sekalipun, tak sah dijual beli. Seperti khamar dan kulit bangkai. Itu dia panggil suci tapi cara lain. Dia nak suci mutanajjis yang suci dengan cara dibasuh je. Cara lain tak boleh. Cara ditambah air tak boleh. Cara suci dengan sendiri tak boleh. Seperti bangkai, seperti kulit bangkai, samak dia panggil tersamak, pun tak boleh. Dia nak suci dengan cara dibasuh sahaja. Kalau cara lain tak boleh. Ini dia cerita cara lain tu. Dan jika dapat disucikan dia dengan berubah sekalipun. Mana contoh berubah? Khamar. Khamar ni kan dia boleh berubah jadi cuka. Tak boleh. Ketika dia najis tu tak boleh. Ketika jadi cuka, okeylah. Cuka yang suci. Dan kulit bangkai. Ketika kulit bangkai tu. Tapi kalau dah samak, sah jual beli. Tu dia cerita ketika bangkai tu. Baik, sambung malam ni. Dan tiada sah jual mutanajjis. Dan tiada sah jual mutanajjis. Mutanajjis yang mana? Ni atau pada kata tiada sah jual sesuatu yang najis lah. Ni yang kedua. Dan atau pada kata tiada sah menjual sesuatu yang najis. Ini pula bukan saja najis, mutanajjis pun tak boleh. Dan tiada sah menjual mutanajjis. Mutanajjis yang mana? Yang tiada dapat disucikan dia kan mutanajjis tu. Tak boleh nak suci mutanajjis. Kalau mutanajjis boleh disuci dengan cara basuh, okey, boleh jual. Lagi pula asin, yang terasin dengan sendirinya, tak sah dijual. Mutanajjis yang tak boleh disuci, lagi pula dia terasin dengan sendiri. Macam mana contoh terasin dengan sendiri? Nanti dia bagi contoh. Kalaulah mutanajjis yang mengikut, yang tabi', mengikut dengan benda yang kita jual, itu boleh. Dia akan cerita depan. Seperti jual tanah yang ada najis di dalam, itu boleh. Itu dia panggil najis yang mengikut. Tapi najis yang terasin tak boleh. Macam mana terasin? Dia bagi contoh lagi.
Mana contoh dia? Belum contoh lagi. Kerana dulu. Kerana seperti dulu kerana bawah. Seperti mana contoh mutanajjis yang tak sah dijual. Sebab dia boleh disuci dengan cara lain. Seperti cuka. Cuka ni dia boleh suci dengan cara terasin, tapi dengan cara dia panggil apa? Dengan cara cuka ni berubah, dengan cara berubah. Sebab apa? Daripada arak, lepas proses jadi arak, lepas dia menggila, ketika menggila tu panggil arak, kemudian dia hilang menggila itu jadi cuka. Itu dipanggil proses perubahan daripada najis kepada suci pun tak boleh. Tak boleh jual cuka ke? Bukan. Tak boleh najis. Ketika dia najis tu. Seperti cuka dan laban. Maksud apa ni? Bukan maksud jual cuka yang jual cuka yang bersih. Itu sah. Contoh di sini ni cuka yang masuk najis. Cuka yang jadi najis tak boleh. Lagi laban. Laban yang masuk najis tak boleh. Lagi dan tiap-tiap sesuatu yang cair yang mutanajjih. Ma'i, tiap-tiap ma'i, tiap-tiap cairan yang masuk najis tidak sah dijual. Macam air niaga, macam tebu, madu, semua tak sah apabila masuk najis dalam. Walaupun dah dibuang najis dah. Kalau dibuang najis, kalau dah suci tak apa. Tapi kalau buang najis, dihukumkan najis juga. Kita dah hasim tapi najis juga. Itu tetap tak boleh. Tempat status dia najis. Contohnya madu. Madu ni apabila masuk je najis dalam tu, maka hukum madu tu jadi najis. Daripada mutanajis. Boleh tak dibasuhkan? Tak boleh. Kalau qada'ih tu yang khilaf tu minyak. Minyak muktamad tak usah dia jual beli, tapi dhaif boleh. Sebab dia kata minyak ni, pendapat lemah kata boleh diasinkan dengan cara dibasuh air, campur air. Apabila masuk minyak dalam tu, kita nak asinkan najis dengan minyak. Cara macam mana? Kita masukkan air. Bawah ni dia cerita. Tapi umumnya minyak ni ma'ik, masuk je najis auto. Tak boleh. Dan ma'ik ni dia tak sama dengan konsep ma'un, cairan, itu air. Kalau ma'i'un, cairan. Kalau ma'un, air. Kalau air, dia ada konsep kuantiti, dua marhalah. Itu dua kulah. Apabila banyak, maka dia auto. Dia auto hilang najis. Sebab kita tambah bagi banyak. Tapi kalau ma'i', dia tidak ada sistem ataupun konsep kuantiti. Walaupun dua kulah madu, tetap tak boleh namakan, tetap tak boleh kata madu yang banyak, tak boleh. Dia tak ada tak berubah, tak. Lepas tu orang tanya, apa beza air dan cairan? Apa beza air yang banyak, cairan yang banyak? Jawab dia, air dia ada sumber. Dia ada sumber dia. Cairan tidak ada sumber. Sebab itu cairan ini dia tak boleh samakan dengan air. Air dia ada sumber dia. Sebab tu dia ada kekuatan apabila dia banyak. Kerana sumber atas dan sumber bawah. Tapi cairan ma'i'um dia tidak ada sumber. Tak boleh kata sumber atas, sumber bawah. Sumber dari atas tu dari langit lah. Sumber bawah daripada bumi. Tu air. Sebab tu dia, kekuatan dia tu, dia ada kekuatan dia apabila dia banyak. Dia boleh kembali status asal balik mutlak. Tapi kalau cairan, dia tidak ada orang panggil apa? Dia tidak ada sumber dan dia tidak boleh orang panggil apa? Dikategorikan mutlak dan sebagainya. Tak boleh. Tak boleh kita kata apabila dia banyak, okey lah. Air kelapa kan? Sama. Air kelapa. Kenapa air kelapa? Dia asalnya cairan kelapa. Itu dipanggil ala sabili tasamuh.
Sebab tu kita belajar kitab ni di awal kitab mutlak, di permulaan tu kita kena jaga-jaga. Biasanya kadang-kadang kita baca cepat, kadang-kadang tok guru tak sempat cerita. Apabila dia sebut dalam kitab kita ini, dia sebut dia nak bagi contoh air. Dia nak bagi contoh air mutlak, qaid yang lazim. Tapi dia bagi contoh cairan. Air kelapa, air tebu. Dia bagi contoh air kelapa, itu bukan tak sama contoh tu dengan benda yang dia nak dicontoh, tak sama. Dia nak bagi contoh air. Tiba-tiba dia bagi contoh air tebu. Bagi contoh cairan tebu. Dia nak cerita apa tu? Qaid lazim dengan beza dengan qaid munfaq. Qaid yang kekal dengan qaid munfaq. Kekal apa? Kekal nisbah. Jadi dia kata qaid yang kekal nisbah ni ialah air tebu. Itu qaid yang lazim. Qaid lazim ni dia merubah status air mutlak. Kalau qaid munfaq, dia tak merubah status air mutlak. Walaupun nama qaid. Macam air telaga, itu qaid munfaq. Dia boleh ubah, boleh hilang qaid dia tu. Tu qaid sementara. Nisbah dia. Qaid ni bahasa Arab. Bahasa kita panggil nisbah. Itu dia panggil apa? Dia panggil contoh itu ala sabili tasamuh. Secara mudah untuk orang awam faham. Kalau kita nak panggil cairan, akan payah cairan tebu, cairan kelapa. Panggillah juga air kelapa, air tebu, air nyok, air nira, air akar kayu. Air akar kayu. Air akar kayu pun bukan air, maik. Akar kayu keluar air. Okey, sambung lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan tiap-tiap sesuatu yang cair yang mutanajis, demikian lagi begitu juga ni cairan ni minyak yang mutanajis. Demikian lagi ni sebab dia nak cerita ni ada khilaf ni. Begitu juga ni. Contoh atas tadi, contoh cairan dia tak bawa tu madu, air tebu, air kelapa, tu cairan jatuh je najis, mutanajis, tak boleh disucikan. Begitu juga minyak yang mutanajis, yang jatuh najis. Jawab dia tiada sah. Ni dipanggil begitu juga ni, yang ni sama juga, sama hukum. Hukum mana yang sama tu? Tiada sah jual mutanajis. Dia pun sama, minyak pun sama. Mana sama? Sama hukum. Tiada sah dijualkan dia. Kan minyak tadi. Kenapa? Kerana tiada dapat disucikan dia, kan minyak tadi. Tak sah tu pada qaul yang rajih. Qaul yang rajih. Adapun muqabilnya orang lemah. Pendapat lemah kata sah jual beli minyak. Kenapa? Kerana minyak ni boleh diasinkan dengan cara dibasuh dengan air. Maksud apa? Minyak ni masuk najis, kita masukkan air. Kita masuk tambah air, maka minyak itu akan mendap atas. Air duduk bawah. Macam mana cara kita nak sarinkan supaya tinggal minyak, keluarkan air? Cara dia. Jadi cara dia, kita bocorkan ataupun kita apa? Kita alirkan air tu. Kita masukkan dalam bekas, kemudian kita buka bawah tu, pun dia punya bontok bekas tu kan, hilang, mendak, yang tinggal tu ialah minyak saja. Yang tinggal ada bekas kita minyak, sebab kita dah buang air. Tu cara, itu qadha'if. Mu'tamad tak boleh. Habis. Tiada sah dijualkan dia dengan minyak. Dan tiada sah dijual air yang mutanajis. Air masuk najis. Ini air, ni bukan air. Sebab apa tak boleh jual air? Ingat poin dia satu je. Benda mutanajis yang tak boleh disuci dengan cara basuh. Kalau boleh suci dengan cara basuh, okey. Air ni nak basuh dia macam mana? Tak. Dia kena hilang, nak menjadi, nak ubah status mutanajis, nak jadi air mutlak. Dia cara dia, kita kena tambah air. Itu cara dia. Tambah air sehingga hilang ciri-ciri mutanajis.
Tengok banyak mana-mana. Banyak tu 2 qullah. Dan juga satunya 2 qullah, yang kedua ciri hilang. Dia panggil hilang 2 illah. Apabila kita hilangkan illah dia, 2 illah yang menyebabkan daripada mutlak dia boleh turun martabat kepada mutanajjih, maka kita pastikan hilang illah dia. Apabila hilang illah, maka hilang hukum. Termasuk kaedah itulah, kaedah al-hukmu yaduru 'alal illati wujudan wa adaman. Jadi hukum ni berkisar kepada ada dan tiadanya illah. Ada dan illah hai mutanajjih? Ada. Berubah. Pertama sedikit, yang kedua berubah. 2 illah ini hilangkan. Macam mana cara nak hilang? Hilang sendiri pun boleh, dengan cara ditambah pun boleh. Cara kita ambil, cara pertama, cara tambah. Tambah apa? Tambah air. Tak kisahlah nak tambah air, sama ada air mutanajjih ataupun air mutlak. Tak mestinya kita kena tambah air mutlak. Tak syarat. Air. Asal kita tambah air. Tambah ma'i tak boleh. Tambah air ini kadar mana? Pastikan bagi banyak. Nak hilangkan illah pertama. Sedikit. Banyak mana? 2 qullah. Yang kedua tengok. Ciri kedua ni ada lagi tak berubah. Sebab illah kedua berubah. Berubah ciri. Berubah bau. Berubah warna. Kita tambah sehingga ciri warna, ciri rasa dan ciri bau hilang. Maka 2 illah hilang, kembali balik suci. Apabila dia kembali balik suci, ketika suci boleh jual beli. Tapi ketika najis ni boleh tak jual? Sebab boleh suci. Dengan cara tersebut, jawab dia tak boleh. Itu contoh. Begitu juga dia kata. Tiada sah tu. Dan tiada sah dijual air yang mutanajjih. Jikalau ghayah, jikalau dapat disucikan dia. Kan air mutanajjih tu, suci-suci tu, dengar takluk. Dengan dibanyakkan dia kan air itu pada yang sedikitnya. Tu. Cara untuk menghilangkan mutanajjih, cara macam mana? Cara ditambah air. Pada yang sedikit. Ni sebuah air yang sedikit, kita tambah air. Dan ilah yang kedua, dan dengan hilang berubahnya pada yang banyaknya sekalipun. Bagi hilang perubahan, bagi hilang perubahan tu, perubahan yang banyak, bagi dia hilang. Apabila hilang berubah sekalipun tak sah. Dia nak cerita yang tak sah ni, walaupun dia berubah, dia hilang perubahan tu. Ada pun habis. Ada pun yan, mutanajjih yan. Ada pun yan tiada asin dengan sendirinya. Ni yang tabi. Habis dah. Ni ada pun muqabil. Muqabil pada terasin. Tadi najih tu, najih suci tadi tu, dia kata disucikan dia tu lagi pula terasin dengan sendiri. Ni bukan najis terasin. Ni mutabi'. Najis duduk sekali dengan barang kita nak jual. Macam mana? Ni muqabil. Dia panggil isu yang berlawanan. So Ustaz, air ni dua cara lah nak jadikan air yang mutanajjih itu air mutlak. Satu tambah. Satu lagi dengan sendiri. Macam mana dengan sendiri ni? Dengan berubah sendiri. Maksudnya dengan hilang sendiri. Ditakukan jadi lama. Ada tak najis? Tak ada. Jernih. Najis dah hilang, bau ciri pun dah tak ada. Sebab dia bukan najis, bukan air kencing. Dia bukan najis. Itu beza dia. Itu dia panggil kembali kepada status asal dia dengan sendiri, dengan cara sendiri. Dengan cara aja. Apa maksud sendiri? Kita biarkan lama, tangkungkan lama sehingga hilang, berubah.
Maksudnya sehingga hilang ciri-ciri yang berubah. Dia sebab asal tu, sebab apa dia jadi mutanajis? Berubah ciri. Ubah ciri najis. Ciri apa? Bau, warna, rasa. Salah satu daripada tu. Dan lagi pula dia sedikit. Ya. Kalau macam air tak cukup 2 kolah tu, kita macam masuk taik. Jadi kita buang taik tu, adakah hilang air kurang 2 kolah tu, adakah masih kekal mutanajis? Tak apa, buang tak payah habis. Dia buang tak ada masalah. Tu dia boleh tapih. Dia nak apa tahu? Dua-dua ni. Dia nak sebab kuantiti banyak tu sangat penting. Kalau sedikit jatuh najis auto. Walaupun tak berubah najis tu. Dia tak ada kekuatan. Tapi kalau banyak jatuh najis tak berubah, tak jadi mutanajis. Dia panggil air banyak kan, berubah sikit. Berubah sikit pula dah. Jatuh sikit najis, tak berubah pun air. Oleh kerana air tu 2 kolah, bukan? Panggil apa? Beribu kolah duduk dalam takungan tu. Dia tak menjejaskan. Syarat 2 ilah tu hilangkan. Okey, muqabil dia. Pasal apa? Isu berlawanan. Adapun yang mutanajis tiada terasin dengan sendirinya seperti bumi. Ni masalah jual tanah. Bumi ni tanah. Seperti tanah yang dibina akan tanah itu dengan batu yang tercampur dengan tahi. Dia nak jual tanah. Tiba-tiba atas tanah tu ada binaan. Dan binaan itu dibuat daripada najis. Macam mana dia buat binaan daripada najis? Dia ikat jongkom tu, tapos simi dinding tu, air tak ada. Dia pun kencing. Dah air tak ada? Nak gaul simi? Air tak ada kan? Syokap. Jenuh cari air, tak ada. Dia kencing je lah. Semua pekerja-pekerja tu pakai kencing. Jom, kencing ramai-ramai. Penuh satu baldi air kecil. Jadi digunakan air kecil itulah untuk bacuh simin. Jadi dinding simin itu najis. Dipanggil mutanajis. Sebab bercampur dengan air kencing. Sah tak? Nak jual rumah ataupun nak jual tanah, sama ni. Dia jual rumah pun boleh, jual tanah pun boleh, sama. Contoh rumah kita ni, bukan sebiji rumah tu najis. Kan? Mutanajis. Sebab rumah yang bercampur dengan najis. Dinding lah, separuh dinding ataupun semua dinding ni mutanajis. Lain, okey. Lantai tak najis. Tu unik tu. Kalau nak buat unik boleh. Kenangan. Kenangan selama-lamanya dalam dinding tu lah air kecing kita. Air kecing keramak dia tu. Itu dia panggil tabi'. Dan rumah sama, isu kedua. Pertama tadi jual tanah, dalam binaan tu dibinakan benda najis, ni tanah. Dan rumah yang dibinakan dengan najis. Dan sahaya, yang ketiga contoh sama. Dan sahaya yang padanya pada sahaya itu ada apa tu? Wasyam. Apa dia wasyam ni? Yakni wasyam ni tatu, ada tatu. Jadi sah tak jual hamba yang ada najis sebab tatu tu najis? Jawab dia sah. Yakni tanda yang dicucukkan dengan jarum. Bahasa kita tatu lah. Dan sama juga dihitankan dia. Dihitankan dengan najis lah. Kan hamba tu ni. Jawab dia. Sah dijualkan sekalian 3 isu tadi. Isu jual tanah yang ada najis dalam tanah. Isu jual rumah yang ada najis dalam dinding tu, di dinding. Dan yang ketiganya jual hamba yang ada najis pada badan dia, ada tatu yang tak boleh buat keluar. Kenapa? Kerana najis itu mengikut bagian lain. Najis itu dia mengikut bagian suci. Bagian suci.
serta dia berhajat, tu menyuruh hajat tu, serta berhajat kepada yang tersebut. Dia berhajat nak kena jual, berhajat pada jual beli. Jawab dia, macam mana nak jatuh maka? Nak jual akad macam mana? Sah tu. Maka ni nak perincikan akad. Maka akad itu jatuh, ini berlaku atas yang suci. Jadi akad ni transaksi jual rumah yang ada dinding dia tu najis, ataupun jual tanah yang atas tanah itu ada najis, ada bangunan najis, ataupun jual sahaya yang di belakang dia ni ataupun di kiri kanan dia ada tatu. Maka sah itu, sah yang mana? Sah kita akad tempat yang suci. Lepas tu tempat yang najis tu, tempat yang najis tu dia follow. Tapi jangan kita ni akad, kena naqlul ya'. Kena naqlul ya'. Yang kita akad jual beli ni hanya kawasan yang suci, dan kawasan yang najis itu dia berlaku naqlul ya'. Kita dah belajar awal dulu kan, jual najis tak boleh, lepas tu nak juga najis, kena naqlul ya'. Dia panggil akad naqlul ya'. Akad naqlul ya' ni dia buat dalam satu akad. Satu akad. Tapi tak perlu sebut naqlul ya' tu. Tak perlu. Dia ikut. Mana yang najis tu dia terikut, terfollow dengan hebah. Tapi kena transaksi, kena akad jual beli. Okey, dia kata apa tu? Dia kata berlaku tu atas yang suci. Yang ni berlaku kawasan akad itu tu berlaku kawasan yang suci, dan masuk najis itu. Dan najis tu dia ikut tu. Najis tu mengikut juga, follow juga dinding tu. Kawasan najis tu macam mana? Mengikut atas, dan masuk najis itu atas jalan mengikut, atas jalan ikut, dengan dipindahkan tangan jua. Dengan cara apa? Dengan tu takluk tu. Dengan cara apa? Dengan cara pindah tangan jua, dengan naqlul ya'. Bukan sebut naqlul ya'. Naqlul ya' ni nama. Tu pun kena banyak ngaji lama tu nak faham. Orang kata jual najis tak boleh. Lepas tu nak buat macam mana? Akad naqlul ya'. Macam mana naqlul ya' tu? Berbelik lidah. Lidah nak sebut berbelik. Naqlul ya' tu. Naqlu tu pindah, ya' tu kan tangan. Maksud apa? Maksud pindah kuasa mengurus. Ya' itu simbol kepada power, pada kuasa. Naqlu tu pindah. Pindah apa? Perpindahan kuasa mengurus benda yang tak boleh milik. Apa dia benda tak boleh milik? Najis. Najis tidak dibenarkan milik oleh Islam dalam sistem muamalah. Apabila tak boleh dimiliki, maka ada terma dia, ada dia punya akad dia, ada dia punya kontrak dia. Nama dia ialah pindah kuasa mengurus. Dengan apa? Dengan akad hebah. Jadi kita hebah dengan makna naqlul ya'. Dia panggil hebah bermakna naqlul ya'. Tu kena faham. Jangan kata, saya naqlul ya' lah dengan harga RM2. Bukan. Saya hebah dengan harga RM2. Hebah milik ke? Kan hebah ni kan hakikat milik. Hebah pindah milik. Tak, saya hebah untuk pindah kuasa mengurus. Tu dia panggil hebah bermakna naqlul ya'. Masa saya mengaji dulu kan, mengaji sekali tu guru dia tak detail sangat, pening. Hebah naqlul ya', hebah. Hebah tu milik. Macam mana pening kita, kan? Dia pening pun senyap lah. Senyap pening pun. Khatam kali baca pula kitab Jawi, baca kitab Bajuri, I'anah. Bajuri diringkas sikit, I'anah detail lah, baca I'anah. Lepas I'anah tu balah dengan Bajuri dia nipis sikit. Lepas tu yang ni, barulah faham. Dalam I'anah tu dia sebut, dalam I'anah tu. Di I'anah memang dia sebut kena jaga tu. Kalau tak berjaga-jaga memang pening. Apa maksud naqlul ya'? Apa maksud hebah? Dia hebah kan? Dia sebut hebah je. Maka dalam kurungan tak ada. Maka kita kena buat.
Heboh di situ bimakna naqlul ya. Bukan heboh bagi hakikat. Sebab hakikat heboh pindah milik. Saya heboh kepada Bayuk, pindah milik. Saya hadiah kepada Bayuk, pindah milik. Saya sedekah kepada Bayuk, pindah milik. Jual beli, pindah milik. Itu dipanggil perpindahan milik. Tapi naqlul ya tak boleh. Bukan milik. Dia perpindahan kuasa menguruh. Maka perpindahan kuasa menguruh inilah bahasa akademiknya dipanggil apa? Dipanggil hak. Tu ingat, itulah hak. Jangan guna tak kena, jangan guna tak ketahuan. Hak tak boleh campur dengan milik. Hak lain, milik lain. Saya berhak ke atas benda itu. Maknanya benda tak boleh milik kena sebut saya berhak. Najis itu berhak kata saya. Maknanya najis itu dalam pengurusan saya. Memanglah kalau sapu haram tak boleh curi. Sebab hak dia. Tak boleh kata milik dia. Ni siapa punya taik ni? Tak mengaku. Bukan taik saya. Saya tak boleh milik taik. Hak siapa? Hak boleh. Dia pergi curi taik lembu orang. Haram juga curi taik lembu orang. Curi taik lembu orang, curi taik orang. Haram. Maksud yang pemilik tu dia hebahkan. Dia apa? Saya hebahkan kepada tuan untuk menguruskan. Kita cara mazhab Syafi'i, dia kalau mazhab Hanafi khilaf. Mazhab Hanafi dia ada dua qaul. Qaul pertama sah jual beli najis. Qaul kedua tak sah macam kita. Tapi kita ni memang tak sah. Duk kata khilaf itu bukan mazhab kita. Kalau kita tengok masa hari ni kan, awam hari ni mengajar muamalat secara terbuka ini, dia akan sebut okey, boleh jual beli tuan-puan sebab ada khilaf. Dia tak cerita apa khilaf mazhab mana. Itu bahaya masyarakat gini. Masyarakat jadi pening. China tak jelas. Kalau jelas China kan dia kata ta'assub pula. Memang kena ta'assub pun. Nak berjaya kena ta'assub. Apa pun berjaya. Ta'assub pada Nabi. Mazhab ta'assub pada mazhab. Bukan ta'assub secara positif dan negatif. Ta'assub yang positif. Kita ta'assub mazhab kita bukan bermakna kita condemn mazhab orang lain. Tak. Masuk ta'assub mazhab kita ni, kita excited beramal mazhab kita dan kita rasa feeling mazhab kita. Tak mudah-mudah campur aduk. Itu maksud excited. Excited dengan barangan kita. Macam apa? Obses. Kan? Jual apa? Meruku apa? Peyek. Jual tu peyek. Kena offset dengan peyek kita. Kena bawa malam ni betul. Kan? Jual tempeyek, dia kok mana pun tidur dengan tempeyek, kan? Hidup dengan tempeyek lah. Itu dia panggil fanatik. Dia kena fanatik baru berjaya. Dia kena ta'assub baru berjaya. Ada orang ni ta'assub pula dah. Negatif. Ini bahaya. Ini semua ni adalah cara-cara da'iyah Yahudi dan Orientalis untuk menghilangkan kekuatan sesuatu bangsa itu. Kekuatan seseorang itu mesti dia fanatik dan ta'assub kepada idealisme dia, kepada agama dia. Apabila hilangkan ta'assub pada agama, tunggu. Runtuh agama. Mundur. Tengoklah, dia masuk Yahudi ni, dia masuk satu kaum, satu bangsa, satu agama, dia akan cabut akar umbi agama satu. Ta'assub pada agama tak boleh. Kita ta'assub pakai baju putih. Sunnah. Contoh ni biru. Ni nak pilihan raya pakai biru. Kan? Ta'assub pakai serban hari Jumaat. Contohlah. Itu ta'assub pada agama. Jaya. Ta'assub kepada bangsa. Boleh. Tiba-tiba hari ni kita nak tak sayang pada bangsa sendiri, orang kata apa? Rasis. Pelik tak? Pelik biar ajaib. Tengok nampak tak? Dia nak menarik, membuang akar umbi kita. Kekuatan satu bangsa itu. Sayang kepada bangsa. Sayang kepada tanah air kan? Sayang pada agama. 3 benda ini dibuang. Tunggulah kehancuran. Orang akan jajah negara kita. Tak ada sayang. Tak sayang pada agama. Kita sayang pada agama yang mengantuk-mengantuk mengaji juga ni. Idola dibuang.
Sunnah. Ikon tak kenal Nabi. Oh, tak kenal ayah Nabi pun tak kenal. Muhammad. Panggil pun Muhammad. Muhammad bin apa bin? Ingat Abdul Muttalib. Oh, dia jam. Dia kenal Abdul Muttalib. Abdullah Hilan. Jauh sangat. Jauh. Abdullah tu. Itu anak dia tu. Selalah. Muhammad bin Abu Talib. Nasib baik dia cakap Abu Jahal. Pernah. Oh, dahsyat. Jangan tanya di mana lahirnya Nabi, di mana meninggalnya Nabi, siapa ibu Nabi. Bin Nabi pun tak kenal. Tak nak tanya ibu dia. Kan? Macam mana kita hari ni sayang pada Nabi? Kita kata, Nabi, dalam hati kita makin tak ada Nabi kan? Kita tak ada Nabi. Kita tak tanya pelik-pelik lagi. Tak tanya lagi tempat tidur Nabi. Tak tanya rumah Nabi. Tak tanya kenderaan Nabi. Kenderaan Nabi, unta. Unta siapa pun tahu, Arab naik unta. Kita nak tahu brand kenderaan Nabi naik unta apa. Nabi naik Big ke? Nabi naik apa nama ni? Tak ingat banyak nama. Banyak macam Mercedes lah. EX lah, S lah, macam-macam. Macam kita lah kenal. Ustaz Pendi naik apa? Ferrari. Kita kenal sampai tahap kenderaan. Asyif naik apa? Asyif naik EX. Semua kita kenal kenderaan kawan kita. Kan kenderaan Nabi tak tahu. Okay, sambung sikit kita habiskan satu malam ni. Kedua sambung lepas raya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika dan jika bersedekah atau dihebah atau diwasiat dengan mata benda yang najis, dan jika bersedekah atau dihebah atau diwasiat dengan mata benda yang najis, sah segala yang tersebut atas jalan memindah tangan. Sah yang tersebut tu atas jalan memindah tangan. Sah apa? Sah sedekah. Lagi hebah. Lagi wasiat. Tiga-tiga tu yang tersebut tu. Dengan cara apa sah tu? Dengan jalan memindah tangan. Dengan jalan naqlul ya. Tiada badal. Tiada atas jalan memiliki akan dia. Bukan cara milik. Tak boleh. Tak sah milik. Najis tak sah dia milik. Jadi kita nak naqlul ni guna apa? Guna sedekah boleh. Guna hadiah boleh, guna hebah boleh, wasiat pun boleh. Dan keduanya panjang ni sebab manfaat ni detail. Manfaat ni yang detail ni kena tahu sebab manfaat ni banyak, dia sangat luas manfaat ni. Kalau kita kena tahu sebab manfaat ni orang kalau kita tak tahu, orang duk tengok manfaat sisi pandang dia. Tak boleh. Kita belajar ni, nombor 2 ni, kita akan belajar lepas akan datang. Nombor 2 ni, manfaat sisi muamalat. Kalau orang tak faham, dia kata, contoh. Satu benda, kita bagi kita manfaat. Tapi bukan masyarakat. Kita nak value ni, yang bagi nilai manfaat ni, bukan kita, syarak. Kalau syarak kata kera tak ada manfaat. Kita kata manfaat bela. Macam kucing juga. Manfaat untuk apa? Untuk bela. Tak boleh. Syarak kata kera manfaat untuk kegunaan. Banyak pokok. Ataupun cari kutu. Ataupun manfaat untuk mandikan kita. Boleh jual beli. Kita bela ni kera ni memang spesialis dalam bidang
pemanjatan. Panjat pokok cekak. Dalam bidang apa? Dalam bidang ni. Dalam bidang pemandian. Susah kalau suruh mandi mayat, mandi kita, basuh berak kita, basuh kucing kita. Ke ni. Boleh susah juga. Sebab dia ada manfaat. Tapi untuk bela, manfaat juga bela. Kata, hobi. Tak boleh. Syarak tak kelaskan benda itu sebagai manfaat. Sebab tu hari ni kan orang-orang beli ular hobi. Macam-macam hobi kan. Kalau jekin hobi. Tak boleh. Hobi tidak termasuk dalam klasifikasi. Ada yang spesifik hobi. Boleh. Contohnya, kucing satu, itu pun khilaf. Dia kalau macam burung. Burung. Burung tu datang. Burung tu hobi. Burung tu datang. Bukan sebab hobi, dia datang. Lepas tu, jual. Lepas tu kita beli lah. Jadi kita pergi beli yang lain tu sebabnya dia teman kawan dengan dia. Tak boleh. Tak boleh. Itu tak boleh untuk menemam, tak boleh. Dia orang boleh. Bukan atas jalan hobi lah. Okay. Tak boleh juga. Dia untuk dia mesti manfaat. Manfaat tu pula dobit. Kena ada dobit. Dobit tu kena belajar. Kalau untuk manfaat yang disusuk sisi pandang kita yang memandang itu manfaat, tu mudah kan. Bagi kita manfaat lah. Panggil apa hari ni apa? Ular beli kan? Beli bola ular. Beli beribu ular kan? Manfaat. Biawak. Manfaat. Biawak. Anjing. Anjing yang dah beli kan? Anjing tak boleh. Tak usah anjing, najis. Najis. Bukan manfaat. Kalau benda yang haram dimakan, manfaat. Tapi kalau benda najis, tak masuk. Itu pertama. Itu syarat pertama. Syarat kedua ni, benda yang tak halal dimakan, tapi boleh tak jual beli. Kalau ada manfaat, boleh. Itu penting tajuk ni. Sebab tu dia panjang. Dia agak panjang, detail. Tapi kita nak trigger minda orang, supaya keyword kita nak belajar bab ni adalah manfaat mengikut sisi pandang syarak. Itu yang nak belajar. Manfaat kita memang banyak sangat. Hari ni Allah macam-macam hobi. Ada orang kata tu jual beli gajah. Dia jual beli gajah sah untuk manfaat. Manfaat apa? Manfaat pekerjaan. Macam nak akak balak, nak tarik apa. Dia kata bukan Ustaz, kami ni nak beli gajah ni sebab perlu untuk tarik jadi denak. Macam Ustaz Penny kata tadi lah. Dia nak tarik gajah lain kena pakai dia. Nak panggil gajah lain datang. Dia yang boleh. Dia datang buat kan? Nak tarikkan gajah. Dia kena bela. Dia kena bela. Sebahagian nak pergi masuk hutan nak tarik kan. Macam denak lah denak. Denak bahasa saya, bahasa standard apa denak. Denak ni maksudnya kita kena ada benda untuk penarik. Denak kan. Macam burung kan, kita nak tangkap burung kan, kita masuk dalam sangkar, itu panggil denak. Nak burung ke titik, dia dia panggil je orang datang. Macam juga ilmu kan ada denak dalam. Kalau tak tahu apa pun payah. Lepas tu nak baca kitab, asas kena tanda. Asas itu sebagai denak. Ini tak tahu. Basic sikit pun tak tahu. Payah. Mana? Semua tak masuk. Orang kata qobak, nanti apa qobak. Semua tak masuk. Kan? Kosong, mabik, sama, musman. Semua dia tak tahu. Istilah-istilah. Semua. Dengar je lah. Itu panggil basic. Itu dia kena belajar dulu. Belajar mendengar. Tapi kalau dia nak menarik ilmu lagi banyak, itu dah fasa menarik. Fasa menarik ni, denak. Kalau dia denak tak ada, pasal buat denak. Itu kenapa? Qobak nanti apa, musman nanti apa, saman nanti apa kan. Lepas tu kita belajar dulu istilah. Apabila kita naik kitab besar, kita tak guna dah istilah ni. Kita tak takrif dah. Qobak kita tak takrif dah. Mangkul, orang mangkul, semua kita main guna istilah aja. Ni mangkul, ni orang mangkul. Kita mangkul nanti apa tahu, tukur tahu. Tu je. Wallahualam. Ustaz, Ailio ma'ik ke ma'un? Ailio ma'ik. Dia bukan ma'un. Dia sebab cairan, termasuk cairan. Ailio termasuk cairan, hingus, semua organ ni, semua cairan di organ kita cairan. Darah cairan. Hingus cairan. Ailio cairan. Apa lagi? Air mata cairan. Jadi semua dia panggil tak boleh jadi dua kolah. Tak boleh. Kumpul air mata buat air sembahyang. Buat air sembahyang. Tak boleh. Cuba peluh. Satu gelas peluh. Tak boleh. Peluh ma'ik. Dapat idea buat. Dapat idea. Peluh. Jual. Jalan tasamuh air dia tu. Betul. Semua air tasamuh. Dia tak sebut
Air kan macam darah. Macam darah. Air liur, air mata ni. Semua air. Air liur kan, air mata, air mani. Mani maik. Nama je air mani. Bukan daripada air dimanikan, bukan. Memang diri dia tu mani. Dia maik. Jadi itu penting, basic-basic. Jadi benda basic ni kita nak kuasai. Baru kita tahu. Kita kata, kenapa maik ni? Kenapa apa nama ni? Kalau orang tanya kan, kalau orang fikir dengan akal, boleh. Kenapa air liur kita kumpul dan hilanglah ciri-ciri air liur tu. Bersih lah air liur. Kumpul lama kan air liur bersih. Nak dua kolah. Tak ada dah bau-bau habis dah ciri-ciri bau. Baru saya tengok, lebih pada spring lagi. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Tu nak tahu kenapa. Dia bukan air. Habis. Apabila bukan air, kita faham lah. Keyword dia tadi. Dia tidak ada sumber. Apabila tak ada sumber, tidak ada sistem kekuatan dan sebagainya. Tu. Ada orang tanya. Dia kata, air mani. Dia kata, Ustaz, air mani ni najis kan? Dia fikir tu. Semua dia fikir tu. Air mani najis. Dia kata, kenapa najis? Dalam, kan moga sisa keluar. Mazi najis, wadi najis. Kan air 3 kan? Dia tak najis. Tiba-tiba dia tak najis. Didahulukan dengan najis, kemudian tak najis. Pelik tu. Wadi najis. Mazi najis. Mula-mula wadi ataupun mazi lah. Wadi ni tak penak. Kemudian mazi. Mazi ni dulu, kemudian diikuti dengan mani. Dua tu najis. Tapi mani tak najis. Dia kata kenapa tak najis? Kalau dia tanya kenapa tak najis, itu ta'abbud. Tak boleh kita kata kenapa kerana mani. Itu kelentong. Kenapa tak najis? Kerana mani. Sebenarnya kelentong yang betul. Betul lah. Kerana mani, sebab tu tak najis. Tak, kenapa? Kerana mani. Lalah, mau ta'abbud. Tak budi lah, tak boleh nak tanya. Memang dah Allah Ta'ala sistem dah, benda tu tak najis. Jangan tanya kenapa proton tu. Proton kan? Orang tanya. Apa beza X70 dengan X50? Beza okey lagi. Tapi orang tanya, kenapa dia tak bubuh? X70 tu, payah nak sebut dia tu. X70 okey lagi. X50 tu. X50 tu. Lepas nak lahir pula X30. Tak boleh tanya tu. Orang tu tak body. Ikut proton. Doa dah dah. Belum kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kopi ulang.